Allahu Akbar, Allahu Akbar. Suami hendaklah memberi keizinan kepada isteri dia apabila isterinya meminta izin untuk keluar. Bang, nak pergi pasar sekejap? Sila. Bang, nak pergi jumpa kawan sekejap? Sila. Bang, nak balik kampung sekejap? Sila. Janganlah kita ni mentang-mentang kita yang ada kuasa kita larang. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad as-sadiqil wa'dil amin. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wazidna ilma wa arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah waj'alna mimman yastami'una alqawla fayattabi'una ahsanah wa adkhilna birahmatika fi ibadikas salihin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Yang dimuliakan dan dikasihi Tuan Imam, Tuan Bilal, seluruh muslimin dan muslimat sekalian, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla kerana masih lagi diberikan peluang kepada kita untuk meneruskan kehidupan di atas muka bumi ini. Masih lagi diberikan kepada kita as-sihhat wal afiyah, yang dengannya kita dapat menunaikan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai bekalan untuk kita bawa ke alam akhirat nanti, insya-Allah. Ke muslim dan muslimat sekalian, pada malam ini insya-Allah kita akan sambung lagi tajuk kita berkaitan dengan al-hayatu al-usariyatu as-sa'idatu, kehidupan keluarga yang bahagia. Ayuhal ikhwatul fudala, tuan-tuan dan puan-puan yang dimuliakan, iza aradatad dunya fa'alaika bil ilmi. Apabila kamu mahukan kesenangan dunia, kamu kena ada ilmu. Wa iza aradtal akhirata fa'alaika bil ilmi. Dan apabila kamu mahukan kesenangan akhirat, kamu juga kena ada ilmu. Wa iza aradtahuma ma'an fa'alaika bil ilmi. Dan apabila kamu mahukan kedua-duanya, dunia dan akhirat, kamu juga kena ada ilmu. Ayuhal ikhwah, tuan-tuan dan puan-puan, fima yali ba'dul huquqi allati 'ala az-zawjati li zawjiha wa huquqi az-zawjati 'ala zawjiha. Di bawah ini dinyatakan apakah kewajipan suami terhadap isteri dan kewajipan isteri terhadap suami. Cuma malam ni kita akan bincang satu sahaja berkaitan dengan apakah kewajipan suami terhadap isteri. Awalan, yang pertama, husnu isyrati wa muamalati zaujah. Yang pertama, menjadi kewajipan kepada suami melayani, mempergauli isteri dia dengan cara yang baik. Dia tak boleh nak pukul, dia tak boleh nak sepak, dia tak boleh nak maki, tak boleh nak hamun. Sebab isteri ni dari segi bahasa Arab dipanggil syarikatul hayah. Syarikatul hayah ni makna dia rakan kongsi. Rakan kongsi. Dia bukan khadam, dia bukan orang gaji, dia bukan orang lain. Dia hanya dipanggil syarikatul hayah. Anak kita ni dia panggil 50% daripada kita dan 50% daripada isteri kita. Sebab itulah apabila seseorang tu meninggal dunia, sebelum dibahagikan harta secara faraid, harta pusaka, maka dia kena bahagi dulu dari segi harta sepencarian. Jadi betulah kita tengok isteri merupakan rakan kongsi kepada suami. Inna husnal ishrati wal muamalati lahu zawqun ra'i' baina zawjaini. Sesungguhnya pergaulan yang baik, suami melayani isteri dengan cara yang terbaik, isteri melayani suami dengan cara yang terbaik, mempunyai satu zuk ni satu rasa yang
bagus di antara suami dan isteri. Faqala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, wa ashiruhunna bil ma'ruf, dan pergaulilah mereka itu, isteri-isteri kamu itu, dengan cara yang ma'ruf, dengan cara yang baik. Kalau kita tengok pada hari ini kenapa berlakunya perceraian yang banyak, kerana suami adalah jahilun, isteri adalah jahilatun, anak-anak adalah juhala. Jadi hiduplah satu keluarga yang dipanggil keluarga yang juhala. Jadi kita kena pastikan suaminya orang yang faham agama, isteri orang yang faham agama, dan anak-anak pun orang yang faham agama. Wa hadza ma yajibu 'ala az-zawji li zawjatihi. Di bawah ini dinyatakan beberapa perkara yang menjadi kewajipan kepada suami untuk isteri dia. Yang pertama, min ikramiha. Seorang suami hendaklah memuliakan, menghormati isteri dia. Dia kena muliakan isteri dia, dia kena hormat isteri dia, kerana isteri dia adalah syarikatul hayah, ataupun dipanggil rakan kongsi kepadanya. Yang kedua, wa husni mu'asyaratiha. Yang kedua ini maknanya dia hendaklah mengelokkan dari segi muamalah dia, dari segi layanan dia, dari segi pergaulan dia. Ada kena muamalah yang baik. Wa an yu'amilaha bil ma'ruf, dan dikenalai dengan cara yang baik. Wa hadza yuaddi ila ta'lifi qulubihima. Ini akan menjadikan kedua-duanya itu dipanggil ta'lif, dapat menjinakkan hati. Maknanya isteri suka sangat apabila suami dia orang yang baik. Suami pula suka sangat apabila isterinya orang yang baik, kan? Wa hadzal haqqu idza addahu ar-rajulu kama amara asy-syar'u sayazidu min al-ulfati wal ijtima'. Ini hak ini apabila ditunaikan oleh seorang lelaki, seorang suami, sebagaimana dia disuruh oleh syarak, maka akan menambahkan lagi rasa ulfah. Ulfah di mana dia rasa jinak, rasa seronok, rasa gembira, rasa nak duduk sama depan dengan suami. Itu dipanggil ulfahan. Wa minal huquq, di antara hak yang wajib diberikan kepada isteri adalah i'ta'u huquqiz zaujah. Hak isteri ini wajib ditunaikan. Di antaranya adalah mas kahwin, kan? Kalau kita di Kelantan, katakanlah mas kahwin 10,000, kan? Maknanya 10,000 tu wajib diberi kepada isteri. Tapi di sebelah luar, dia mas kahwin lain, harta wang hantaran lain, kan? Hantaran kahwin. Jadi kalau kita tengok di sebelah luar tu, mas kahwin hanyalah 100 lebih, kan? Tapi hantaran ada seorang tu 22,000, ada seorang tu 222,000. Tu lain cerita. Yang penting isteri ni dia berhak mendapat harta, dipanggil mas kahwin dia tu lah. Wa an yuhsina ilaiha, dan menjadi kewajipan kepada suami memperelokkan layanan dia kepada isteri dia. Wa an la yazlimaha, sekali-kali suami ni tak boleh menganiayai ataupun menzalimi isteri dia. Lihaza, oleh sebab itulah, la budda min az-zawji an yuhsina ilaqatahu ma'a zawjatihi wa an yuraffiqa biha. Maka menjadi kewajipan kepada suami tadi memperelokkan dari segi hubungan dia dengan isteri dia, dan layan dengan cara yang baik, kan? Wa sabata hadzal haqqu fi sunnatin nabawiyyati syarifah. Hak ini terdapat dalam sunnah Nabi, dalam hadis Nabi, bi muamalatin nisa'i khairan, kita melayani isteri dengan cara yang baik. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, istausu bin nisa'i khairan, pergaulilah isteri kamu dengan cara yang baik. Fa innal mar'ata khuliqat min tila'in, kerana wanita itu dicipta daripada tulang rusuk. Wa inna a'waja syai'in fi tila'i a'lahu, sesungguhnya dalam tulang rusuk tu yang paling bengkok adalah yang paling atas, kan? Fa in zahabta tuqimuhu kasartahu, sekiranya kamu cuba nak memperbetulkan tulang rusuk tu, dia akan patah, kan? Sebab wanita ni memang orangnya lembut, tak boleh kita nak berkasar. Wa in taraktahu lam yazal a'waj, kalau kamu biarkan dia tetap bengkok, kan?
fastausu bin nisa'i khairan, maka perkahwilah isteri kamu ni dengan cara yang baik. Jadi Nabi suruh kita ni jangan menzalimi isteri kita. Wa qala alaihi salatu wassalam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairukum li ahli, sebaik-baik kamu adalah orang yang terbaik di kalangan kamu terhadap keluarga dia. Wa ana khairukum li ahli, dan aku adalah orang yang terbaik daripada kalangan kamu untuk keluargaku. Wa fi hadzal hadithi dalilun ala mahasin al-islam allati jaa biha. Dalam hadis yang dibacakan tadi menunjukkan kepada kita betapa Islam itu mengambil berat terhadap mahasinul akhlak yang terpuji kan. Wa min jumlatiha annahu ja'ala al-ihsana ila az-zawjati wal 'ayal min afdalil a'mali wal qurbat. Di antara benda yang disebutkan tadi adalah, daripada jumlah tadi adalah berbuat baik kepada isteri dan keluarga merupakan amalan yang terpuji, amalan yang paling afdal. Wa fa'ilihi min khairatin nas, dan orang yang melakukan perkara tersebut merupakan manusia yang terbaik. Okey. Sanian, yang kedua, an yu'allimaha umura diniha wa yahussaha 'ala ta'ah. Yang pertama tadi, seorang suami wajib melayani isteri dengan cara yang baik. Yang kedua, suami ni bertanggungjawab untuk mengajar agama kepada isteri dia. Tapi kita ni memang ajar kat isteri agama. Maka kalau sekiranya kita tak mampu nak ajar isteri kita tentang agama ni, kita wajib bawa isteri kita ke tempat orang mengajar. Datang masjid setiap malam, antara maghrib isyak pun tak apa dah. Yang penting isteri kita ni wajib diberi didikan agama. Wa yahussaha 'ala ta'ah, dan seorang suami tadi dia wajib menggalakkan isteri dia tadi untuk melakukan perkara-perkara kebaikan dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kama anna lizaujati haqqa husni al-'ishrah wal mu'amalah allati tatatallabu talattuf az-zawji ma'a zawjatihi tatbiqan liqaulihi ta'ala. Sebagaimana isteri tadi, dia berhak mendapat layanan yang baik, muamalah yang baik, pergaulan yang baik daripada suami dia, yang akan menjadikan suami tadi berlembut dengan isteri dia, sebagai mentadbiqkan firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, jaga diri kamu dan jaga ahli keluarga kamu daripada api neraka. Nak jaga diri kita daripada api neraka, kita kena ada ilmu agama. Nak jaga ahli keluarga kita daripada api neraka, kita wajib memastikan isteri kita dan anak-anak kita juga mendapat pendidikan agama. Kalau isteri kita tu dah ustazah, alhamdulillah kan, bersyukur sangat. Tapi kalau isteri kita tu tak ada asas agama, kita wajib memastikan bahawa isteri kita itu mendapat pengajian agama kan. Ada seorang tu dia asalnya orang Cina kan, di Kuala Terengganu. Dia nak berkahwin dengan pemuda Melayu. Sebelum berkahwin, bakal suami dia ni paksa dia, bukan paksa, suruh dia ni pergi lepas masuk Islam lah, pergi belajar di pondok Kedah tu selama 2 tahun mendalami ilmu agama. Lepas dia belajar 2 tahun di pondok di Kedah tu, barulah disatukan menjadi suami isteri. Sebab dia faham bahawa nak bahagia ni, si suami kena faham agama dan isteri pun kena faham agama. Okay kan? An Abi Hurairah taqal, daripada Abu Hurairah katanya, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, rahimallahu rajulan qama min al-laili fa shalla wa ayqaza imra'atah. Allah Taala merahmati seorang suami yang bangun pada waktu malam lalu menunaikan sembahyang sunat tahajud dan dia membangkitkan isterinya. Fa in abat nadha fi wajhil ma, sekiranya isteri tadi tak nak bangun, maka suami tadi ambil air rencis di muka isteri.
rahimallahu imra'atan qamat min al-laili fasallat wa ayqazat zawjaha. Dan Allah Ta'ala merahmati seorang wanita, seorang isteri yang bangun pada waktu malam menunaikan sembahyang sunat tahajud dan dia pun membangkitkan suami dia. Fa in abah nadahat fi wajhil ma. Sekiranya suami tadi tak nak bangun, maka isteri tadi ambil air renjis di muka suami dengan syarat suami itu tak pongoh. Kalau suami pongoh, jangan tebing. Mana batulah kita kena, batu dipanggil pemilihan nak pilih pasangan hidup ni, dia kena pilih masa mula-mula nak kahwin. Bukan cantik semata-mata, bukan handsome semata-mata, tapi dia kena ada didikan agama. Itulah yang akan membahagiakan rumah tangga. Sadisan, yang ketiga, an ya'dila bainaha wa baina darratiha in kana laha darrah. Darrah ni bahasa Arab maknanya madu. Bukan madu kita minum tu. Madu kita minum tu dipanggil al-asal. An fil asali syifa. Dalam asal, dalam madu tu ada dipanggil penawar. Sebab itulah Quran kata fihi syifa'ul linnas. Dalam madu tu dia ada penawar bagi manusia. Kalau kita sakit perut ke, minum madu. Kalau kita demam ke, minum madu. Kalau kita batuk ke, minum madu kan. Jadi madu tu dipanggil penawar. Itu dipanggil al-asal. Adapun madu isteri ni dipanggil darrah. Darrahan. Jadi katakanlah tamshi al-mar'atu ma'a darratiha. Maknanya perempuan tadi berjalan dengan madunya. Kan ada yang kehidupan yang bahagia kan, pergi mana-mana dia kata saya nak berjalan dengan madu saya. Tu memang jarang berjumpa lah kan. Kebanyakan memang itulah pertengkaran dan sebagainya. Tapi darrah ni maknanya dia madu itulah, bukan madu yang kita minum tu, dia panggil darrah. Darrah. Okey. Jadi kewajipan yang ketiga suami terhadap isteri dia adalah an ya'dila bainaha wa baina darratiha. Dia hendaklah berlaku adil di antara isteri-isteri dia. Inna minal huquqil wajibati lizawjati ala zawjiha an ya'dila baina zawjat. Jadi menjadi kewajipan kepada suami sekiranya dia mempunyai lebih seorang dari isteri dia tu, dia hendaklah berlaku adil. Katakanlah isteri pertama 3 malam, isteri kedua pun 3 malam kan. Katakanlah isteri pertama ni dia bagi duit 1,000, maka isteri kedua pun kena bagi duit 1,000 kan. Yang bahayanya kalau dia tak berlaku adil, maka di hari akhirat dia jalan sengit sebelah. Sengit sebelah kan. Itu adalah hadis sebut kan. Jadi maknanya sebab tu dah orang nak kahwin dua ni kan, nak kahwin dua ni dia wajib mempunyai ilmu tentang poligami kan. Dia tak boleh kata mentah-mentah dia nak kahwin kan, dia kahwin je kan. Sebab itulah orang yang nak berkahwin ni dia kena ada ilmu agama tentang kewajipan dia terhadap isteri-isteri dia kan. Okey. Liqauli ta'ala, kerana Allah Ta'ala berfirman, fankihu ma taba lakum minan nisa'i masna wa thulatha wa ruba' fa in khiftum alla ta'dilu fawahidatan. Jadi maknanya fa in khiftum alla ta'dilu, kalau kamu takut tak berlaku adil, fawahidah, cukuplah seorang sahaja. Dia biasanya orang lelaki ni masa umur 40, 35, 40 kan, masa tu memang ada perasaan dalam hati dia nak cari seorang lagi. Tapi bila umur dah macam saya ni dah 57 ni, memang kebanyakan memang dah tak nak dah kan, cukup satu kan, betul tak kan. Jadi maknanya masa umur 40 tu memang mana-mana lelaki pun memang adalah perasaan nak cari seorang lagi kan. Tapi kalau kita tanya orang dah kahwin dua ni, dia kata apa? Dia kata jangan lah, jangan. Maknanya pengalaman dia jangan. Sebab jarang kita nak jumpa orang yang kahwin dua ni bahagia. Okey. Yakni illam yastati' ar-rajulu al-adla, maknanya sekiranya orang lelaki tadi, suami tadi tak mampu berlaku adil, au khafa anna ya'dila, ataupun dibimbang kalau dia kahwin dia tak mampu berlaku adil, fayaqtasir ala wahidah, cukup seorang sahaja. Okey kan. Liqauli ta'ala, kerana Allah Ta'ala berfirman, fa in khiftum alla ta'dilu fawahidah. Kalau sekiranya kamu rasa tak mampu untuk berlaku adil, maka cukuplah seorang sahaja. Wa hadzal adlu la yashmalul adla al-qalbiyya. Adil tadi dia tak termasuk dalam
sayang dari segi hati tu, katakanlah antara dua isteri ni, dia lebih sayang kepada isteri pertama. Sebab apa? Sebab isteri pertama ni jasa dia banyak kan. Tak apa, dari segi sayang macam kita lah kan, daripada 7 orang anak tu, dalam ramai-ramai anak tu adalah anak yang paling kita sayang. Kenapa? Kerana juruhnya, dengan katanya, pergi semai jemaahnya, Qurannya dan sebagainya kan. Begitu juga dengan isteri. Antara dua isteri ini tak mungkin kita rasa ini 50, ini 50. Tak. Mesti ada lebih mana satu yang kita sayang. Itu dipanggil tak mengapa. Fa inna hadza ghairu mustata'. Kerana sayang tadi, dari sudut sayang tadi tak mampu kita nak bahagikan sama banyak. Okey. Li'anna Allah Ta'ala qala, kerana Ta'ala berfirman, walan tastati'u an ta'dilu bainan nisa'i walau harastum. Kamu tak mungkin akan berlaku adil dari segi sayang dalam hati itu di antara isteri-isteri kamu, sekalipun kamu cuba. Kamu cuba memang tak mampu juga. Lakin yajibu alaihi al-adlu, tapi wajib berlaku adil. Yang pertama fil mabit, maknanya dalam bermalam. Kalau sini 2 malam, sini pun 2 malam kan. Ada seorang tu, dia isteri pertama tolong cari untuk dia ni isteri yang kedua. Maknanya betapa baiknya isteri pertama kan. Tapi lepas kahwin, tengok dia lebih kepada isteri yang kedua. Isteri kedua ni 4 malam, isteri pertama ni 1 malam. Akhir sekali isteri pertama tadi diceraikan. Sedih sangat kan. Padahal isteri pertama yang tolong carikan untuk dia ni madu kan, tiba-tiba bercerai dengan isteri pertama. Maknanya tak berlaku adil. Okey. Yang kedua, wan nafaqah, dari segi nafkah. Maknanya kalau isteri pertama 500, isteri kedua pun kena 500. Wa ghairi zalika min al-umuri al-mustata'ah, dan macam-macam lagi lah. Maknanya contohnya, kalau kita beli baju baru untuk isteri pertama, isteri kedua pun kena beli baju baru. Kalau isteri pertama kita bawa pergi umrah, isteri kedua pun kita kena bawa pergi umrah. Barulah berlaku, dia panggil adil tu kan. La yahillu lil insani allazi ma'ahu zawjatun an yajura bainahunna. Tidak harus, tidak halal bagi seseorang yang mempunyai isteri lebih pada satu itu berlaku zalim terhadap mereka. Fayuqalu, maka dikatakan kepadanya, laqad ata kabiratan min kaba'iriz dzunub, dia telah berlaku dosa yang besar kerana tidak berlaku adil. Kenapa? Disubutil wa'idi fi zalika 'anil nabiy sallallahu alaihi wasallam haitsu qala, kerana terdapat ancaman daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam di mana baginda bersabda, man kana lahu imra'atan, siapa yang ada 2 isteri, famala ila ihdahuma, dia lebih condong kepada yang salah seorang daripada keduanya dari segi adil tadilah, jaa yaumal qiyamati wa syaqquhu ma'il, dan dia datang pada hari kiamat dalam keadaan yang sengit sebelah. Itu bahayanya orang yang berkahwin lebih pada satu tapi tak berlaku adil. Okey. Rabi'an, yang keempat, kewajipan suami terhadap isteri, an yaghudda at-tarfa an ba'di akhta'iha, dia melupai kesalahan isteri dia, dia melupai kekurangan isteri dia. Wa hadza la yakunu illa min khilali al-muwazanah baina hasanatiha wa sayyiatiha. Di perkara ini cuba kita bandingkan kelemahan isteri kita ni dengan kelebihan isteri kita. Memang kebaikan dia, kelebihan dia, keistimewaan dia memang banyak dibandingkan dengan kesalahan dia dan kelemahan dia. Begitu juga dengan suami. Kesalahan suami ada, kekurangan suami ada, keburukan suami ada, tapi kebaikan suami kita tu memang banyak. Jadi benda yang kesilapan, benda keburukan, benda kelemahan letak tepi. Letak tepi, kita pandang kebaikan yang ada pada dia. Fa in ra'a minha ma yakrah, kalau adalah benda yang kita tak kena pada isteri kita, fa innahu yara minha ma yu'jibuh wa yuhibbuh, maka dalam isteri kita tu ada banyak perkara yang menakjubkan kita dan boleh menyebabkan kita ni sayang pada dia kan. Kesilapan ada tapi sedikit. Wa ila hadza,
yushiru Nabi sallallahu alaihi wasallam biqaulihi wa yurshidur rijal fi zalika. Dalam perkara ini Nabi sallallahu alaihi wasallam memberi petunjuk. Nabi kata apa? La yafraku mu'minun mu'minatan. Janganlah seorang mukmin, seorang suami membenci seorang isteri. Kan? In kariha minha khuluqan, kalaulah sekiranya adalah benda-benda yang dia tak kena pada isteri tadi, radhiya minha khuluqan akhar, banyak lagi benda yang dia sukai pada isteri tadi. Maknanya benda yang kurang kita letak tepi, kita tengok pada benda yang positif. Okey. Khamisan, yang kelima, alla yu'ziyaha bidarbiha fi wajhiha atau takbihiha. Seorang suami tidak boleh memukul isterinya, lebih-lebih lagi pukul pada wajah, kan? Maka tak boleh, haram, tak boleh pukul. Betul lah, backing secara mana pun kita ni, kita kena kontrol. Sebab itulah ketika mana berlakunya pertelingkahan, perbalahan, sengketa antara suami isteri ni, salah seorang daripada suami isteri ni, dia wajib meninggalkan tempat panas tersebut. Sebab tempat berlakunya perbalahan ni tempat syaitan, kan? Maknanya kalau suami tadi dia kena keluar daripada rumah, jangan duduk di tempat tersebut, kan? Tapi kita ni biasanya masa muda, masa muda memang balas semua, kan? Tapi masa tua ni tak dah, kan? Ada lah sekali-sekala, tapi kita faham, kita biar je dia merasa, kan? Dia tak lama sebenarnya. Tapi kalau kita ni duduk tengking dengan dia, lawan kata-kata dia, kita nak benar juga kita, berlakulah dipanggil api yang marah. Tapi kalau seorang sahaja yang marah, seorang lagi diam je, kan, maka dia tak lama, maka dia tak ada power, kan? Okay. Sebab tu dah Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tadrib wa la tadrib al wajha wa la taqbah. Jangan sekali-kali kamu memukul wajah isteri kamu, dan jangan sekali-kali kamu memaki hamun, mencela, menghina dan sebagainya. Sebab isteri kita adalah syarikatu hayatina, maknanya dia adalah dipanggil rakan kongsi kepada kita sendiri. Wa qala, maka Nabi kata lagi, la yajidu ahadukum imra'atahu jildal abdi summa yujami'uha fi akhiril yaum. Janganlah seseorang kalangan kamu ni pada siang hari pukul isterinya dalam sebagaimana dia pukul hamba, tiba-tiba malam nak bersama. Tak molek lah, kan? Mana isteri kita ni kita kena sayang, kita kena hormat, kita kena muliakan, kita kena hargai, kita rasa bahawa dia adalah sebahagian daripada hidup kita. Okey. Sadisan, yang ke-6, an ya'zana laha idza sta'zanatuhu fil khuruji. Seorang suami hendaklah memberi keizinan kepada isteri dia apabila isterinya meminta izin untuk keluar. Bang, nak pergi pasar sekejap? Sila. Bang, nak pergi jumpa kawan sekejap? Sila. Bang, nak balik kampung sekejap? Sila. Janganlah kita ni mentang-mentang kita yang ada kuasa kita larang. Minal huquqil wajibati 'ala zawji li zawjatihi. Di antara hak yang wajib ke atas suami terhadap isteri dia, an ya'zana laha fil khuruji idza sta'zanatuhu fi zalika. Dia hendaklah memberi keizinan kepada isteri apabila isteri tadi minta izin. Wa alla yamna'aha minal khuruj illa idza lam ya'man min zalikal khuruj. Maka suami tadi dia tak boleh menghalang isteri daripada keluar kecuali sekiranya berlaku benda yang seperti fitnah. Katakanlah dia nak pergi tempat joget, tu tak boleh dah, kan? Tempat-tempat fitnahan. Wa kadzalika alla yamna'aha minal khuruj li ziyaratil aqaribi masalan. Begitu juga suami ni dia tidak boleh menghalang isteri dia daripada menziarahi anak beranak. Katakanlah kita ni sibuk nak balik kampung, tak ada masa. Tiba-tiba isteri ni tak bekerja, dia kata, bang, nak balik kampung besok, 2 hari, sila. Apa sadahnya dia balik seorang diri, tak ada masalah, kan? Jadi maknanya itu dipanggil dapat mengeratkan hubungan suami isteri. Sabian, yang ke-7, an yuhsina zanna biha. Seorang suami hendaklah sentiasa husnul zan, bersangka baik terhadap isteri dia. Jangan kita ni bersangka buruk,
jangan kita ni dipanggil apa, cemburu terhadap isteri. Yajibu 'ala al-insani bi syaklin 'am an yuhsina adh-dhann bil akharin. Manusia ni dia wajib bersangka baik terhadap orang lain dari segi umumnya. Wa hadza min wajibati din, ini merupakan kewajipan agama. Wa an yabta'ida an su'i dhann, dan dia nak menjauhi daripada bersangka buruk. Lima yu'di ila fasadin wa zulmin lil akharin, kerana bersangka buruk akan membawa kepada kefasadan, keburukan dan kezaliman terhadap orang lain. Lihaza, oleh sebab itulah harrasal Islam ala gharsi hadzal khuluq fil mujtama'. Oleh sebab itulah Islam menanam husnul zan tadi, bersangka baik tadi dalam masyarakat. Kita kena bersangka baik dengan orang lain. Wa idza kana hadza fi ma bainan nas fa min babi aula alla yusi'a al-insanu bi syarikati hayatihi. Kalau dah dengan orang lain pun kita kena bersangka baik, maka lebih utama lagi kita bersangka baik terhadap rakan kongsi kita, iaitu isteri kita yang kita sayangi. Wallati yaskun huwa wa hiya tahta saqfin wahid, di mana suami dan isteri tadi duduk sebumbung. Lebih-lebih lagi kena bersangka baik. Min ajli an tastamira al-hayatu zawjiyyatu ala akmali wajhin, supaya kehidupan keluarga tadi, kehidupan rumah tangga tadi akan dapat berterusan dalam keadaan yang terbaik. Suami bersangka baik terhadap isteri, dan isteri pun bersangka baik terhadap suami. Itu dipanggil akan dapat mengeratkan hubungan suami isteri. Wa innal hayata zawjiyyata in qamat ala syaki wal ribati fima baina az-zawjaini fa inna hadha la yuaddi ila hayatin mustaqirratin wa hani'atin. Dan kehidupan rumah tangga sekiranya terbina di atas tak percaya kepada pasangan, buruk sangka terhadap pasangan, maka dia tidak akan membawa kepada kehidupan yang tenang dan bahagia. Kerana sikit-sikit tak percaya, sikit-sikit tak percaya. Sebab itulah kita sebenarnya apabila kita ambil isteri yang salihah, dia akan jaga di maruah dia. Apabila kita ambil suami yang salih, dia akan jaga maruah dia. Itu yang penting adalah dididikan agama yang ada pada suami dan isteri. Saminan, yang ke-8, alla yungshira sirraha, janganlah suami tadi menyebarkan rahsia isteri dia, tak boleh beritahu pada sesiapa. Ala zawji an yahfaza asrara zawjatih, suami wajib memelihara, menjaga rahsia isteri dia. Wa an la yutli'a ala asrariha ahadan, dia tidak boleh menyebarkan rahsia isteri dia tadi kepada sesiapa sahaja. Kama anna hadzal haqqa yajibu 'ala zawjati kadzalik, begitu juga isteri tak boleh menyebarkan rahsia suami tadi kepada sesiapa. Wa yajibu 'alaihi aidan alla yazkura uyubaha, dan begitu juga suami tadi tidak boleh menyebut keaiban, kelemahan, keburukan isteri dia kepada sesiapa. Sebab katakanlah kita ni baru je balas dengan bini kan, tiba-tiba kita jumpa kawan baik kita kedai kopi, kita cerita 1, 2, 3, 4, 5. Lelaki tadi akan cerita kepada isteri dia, isteri dia pula tadi akan cerita kepada isteri kita. Akhir sekali sampailah pengetahuan tersebut, balah pula kita dengan bini. Sebab itulah haram menceritakan kelemahan isteri kepada orang lain, haram menceritakan keaiban isteri kepada orang lain, tak boleh kan. Li'anna zalika yuaddi ila su'il ilaqah baina zawjaini, kerana perkara tersebut akan membawa kepada hubungan yang renggang antara suami isteri. Maknanya benda baik kita sebarkan, benda buruk kita lenyapkan. Tasi'an, yang ke-9, adamul idrar bizaujah, tidak boleh memudaratkan isteri, sama ada pukul ke, sama ada kata-kata yang hina ke, sama ada memaki ke, sama ada mencaci dan sebagainya. Wa hadza min usulil Islam, ini dipanggil dasar Islam. An Ubadah ibn Samit, daripada Ubadah ibn Samit radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qada alla darara wala dirar, Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menetapkan
la darar wala dirar. Tidak boleh ada benda mudarat dan tidak boleh memberi kemudaratan kepada orang lain. Okey, contoh dia lah. Apa yang saya baca dalam satu maqalah, dia kata apa? Dia kata 95% daripada para isteri tidak suka suami dia merokok. Kalau kita tengok pada wajah-wajah kita ni, saya rasa tak ada pun di kalangan kita ni yang isap rokok kan. Alhamdulillah lah. Jadi makna dia si isteri tadi 95% daripada isteri memang tak suka suami dia adalah yang menghisap rokok. Apatah lagi rokok ni dibuat daripada, pasal ada orang yang tak jalan tu kan, hitam legam tu kan, daripada bahan tu kimia tu dimasukkan ke dalam batang rokok kan. Jadi orang yang isap rokok dia tak rasa gapo, tapi orang yang tak isap rokok ni, kalau dia bawa isap rokok ni memang memudaratkan diri dia, memang tak sedap duduk. Sebab itulah kalau kita duduk kedai kopi kan, jangan sekali-kali isap rokok di hadapan orang, sebab dia memberi mudarat kepada orang lain kan. Jadi maknanya tak boleh nak memudaratkan orang lain dengan cara kita ni isap rokok di hadapan orang lain. Wa min al-asya'i allati nabbaha 'alayha asy-syari'u fi hadhihi al-mas'alah ada mujawazi darbi al-mubarrih. Di antara perkara yang diambil berat oleh agama kita adalah tidak boleh kita memukul isteri kita ni dengan pukulan yang mencederakan. Pukul mentang-mentang kita ni orang lelaki kan, kita sepak, kita terajang, kita handing, kita pekong, kita kata-kata macam-macam lah. Tak boleh memudaratkan isteri kita dengan apa cara sekalipun. Dan akhiran, akhir sekali, an-nafaqah. Suami wajib menyediakan nafkah untuk isteri dia. Wal kiswah, dan pakaian. Wasakan, dan tempat tinggal. Sebab tu kalau di Mesir kan, seorang lelaki nak berkahwin kan, dia wajib mempunyai rumah terlebih dahulu. Sebab macam kita kat Malaysia tak apa kan, asalkan ada pekerjaan bereslah, rumah sewa pun tak apa mula-mula. Tapi kalau kita tengok di Kahirah tu, memang bakal suami ni dia kena ada rumah dulu, supaya kahwin nanti dah ada tempat tinggal. Aidan min al-huquqil wajibati ala zawji, jadi an-nafkah, al-kiswah, pakaian, memberi pakaian, wasakan, tempat tinggal tadi juga merupakan di antara perkara yang wajib kepada suami menyediakan untuk isteri. Baik, kita tengok dalam agama kita ni sebenarnya memang comel kan, sekiranya kita ni orang yang berpengetahuan. Sebab itulah kalau kita tak belajar benda macam ni, kita tak tahu sebenarnya apakah kewajipan, insyaAllah akan datang ni, apakah kewajipan isteri terhadap suami dia, macam mana isteri ni kena buat terhadap isteri dia. Tapi minggu depan ada tajuk yang khusus, tajuknya adalah bagaimana nak rawat suami yang tak sembahyang. Tak sembahyang kan, macam mana cara kita nak rawat orang macam tu. Jadi adalah penjelasan dia, insyaAllah. Jadi mudah-mudahan dia dapat memberi panduan kepada kita untuk menjalani kehidupan yang bahagia dunia dan akhirat. Jadi aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma zakkirna minhu ma nussina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin.